Hai semua, selamat bertemu kembali kita di Sains Tahun 5. Bersama saya lagi, Cikgu Fatin. Untuk hari ini, kita masih lagi berada di unit yang kedua, iaitu manusia. Untuk hari ini, kita akan lihat tajuk sistem peredaran darah manusia. Adakah kamu sudah bersedia? Baiklah, sebelum itu mari kita lihat apakah objektif pembelajaran untuk hari ini. Di akhir pembelajaran kita hari ini, kamu akan dapat 1. Mengenal pasti dan menyatakan 4 bahagian utama yang terlibat di dalam sistem peredaran darah manusia. Dan yang kedua, kamu akan dapat menyatakan fungsi setiap bahagian utama sistem peredaran darah manusia. Baiklah, mari kita lihat apakah sistem peredaran darah manusia. Sebelum itu, adakah kamu tahu apakah peranannya sistem peredaran darah ini kepada kita? Mari kita lihat. Sebenarnya, sistem peredaran darah manusia memberi peranan yang pertama untuk mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida diperlukan di bahagian badan kita ataupun tidak. Bermaksud antara oksigen, nutrien, air dan juga bahan kumuh ini yang mana satukah yang diperlukan di dalam bahagian tubuh badan kita dan yang mana satukah kita tidak perlukan. Boleh kamu nyatakan kepada cikgu yang mana satu kita perlukan dan yang mana satu kita tidak perlukan? Boleh? Okey, mari kita lihat jawapannya. Cikgu harap kamu beri perhatian sepenuhnya untuk lihat apakah bahagian utama yang terlibat dan secara tidak langsungnya kamu akan tahu yang mana satukah yang kita perlukan dan kita tidak perlukan. Ini adalah contoh keratan gambar bagi sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Jadi mari kita lihat apakah bahagian utama yang terlibat di dalam sistem peredaran darah tubuh manusia. Yang pertama ialah jantung. Okey, jantung sebagai contoh dalam gambar ni dia nak panah yang berwarna pink ini. Okey, ini adalah jantung. Yang kedua ialah peparu. Okey, peparu. Yang ketiga ialah saluran darah. Dan yang terakhir ialah darah. Baik, ini adalah 4 bahagian utama yang terlibat yang perlu kamu tahu di dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, secara ringkasnya 4 bahagian ini sangat penting bagi sistem peredaran darah di dalam tubuh badan kita. Jadi kamu perlu tahu bahagian mana yang terlibat, iaitu jantung, peparu, saluran darah dan darah. Okey. Mari kita lihat yang pertama iaitu jantung. Okey, seperti yang kamu lihat di dalam gambar, ini adalah jantung. Berada di tengah-tengah antara peparu. Ini adalah jantung. Sebelum itu, jantung mempunyai 2 bahagian. Seperti yang kamu lihat di dalam gambar yang bergerak ini, ada bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Kamu perlu tahu apabila melihat warna merah, bermaksud darah yang mengandungi oksigen. Okey, manakala yang berwarna biru iaitu bermaksud darah yang mengandungi karbon dioksida. Adakah kamu masih ingat lagi antara karbon dioksida dan juga oksigen yang mana satukah yang kita perlukan dan yang mana satukah yang manusia tak perlukan banyak? Okey, jadi seperti yang kamu tahu sepatutnya oksigen diperlukan lebih banyak untuk tubuh badan kita. Manakala karbon dioksida kita hanya perlukan sedikit sahaja. Oleh itu, karbon dioksida yang berlebihan akan dikeluarkan dari badan kita. Jadi, fungsi jantung di sini adalah akan mengepam darah
sama ada ke peparu dan juga ke seluruh bahagian badan kita. Okey, yang pertama, bahagian kiri. Bahagian kiri jantung adalah untuk mengepam darah oksigen ke seluruh bahagian badan kita. Ini kerana kita memerlukan oksigen yang lebih. Oleh itu, bahagian kiri jantung kita, apabila kita bernafas, jantung akan mengepam darah oksigen ke seluruh bahagian badan kita. Manakala bahagian kanan pula akan mengepam darah karbon dioksida yang kita tak perlukan untuk sampai ke peparu terlebih dahulu. Kemudian barulah akan dikeluarkan melalui trachea dan juga hidung kita apabila kita menghembus keluar nafas. Cikgu ulang, bahagian kanan akan mengepam darah karbon dioksida ke peparu terlebih dahulu, kemudian akan dihembus keluar oleh manusia. Jadi inilah fungsi jantung, mengepam darah ke seluruh tubuh badan kita, iaitu oksigen, darah yang mengandungi oksigen. Apa akan terjadi jika jantung kita berhenti? Ini bermaksud kita telah mati. Apabila jantung kita berhenti bekerja ataupun berhenti berfungsi, bermaksud seseorang itu ialah telah mati. Boleh kelas? Bahagian utama yang terlibat ialah peparu. Fungsi utama peparu adalah sebagai organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas karbon dioksida dan gas oksigen. Setiap kali kita bernafas, kita akan menghirup lebih gas oksigen melalui hidung, terus ke trachea dan juga peparu. Di sini, gas oksigen tadi akan meresap masuk ke dalam darah. Selepas itu, jantung kita akan mengepam darah tadi yang mengandungi oksigen ke seluruh anggota badan kita untuk memberi tenaga dan memudahkan kita melakukan sebarang aktiviti. Selepas itu, segala bahan kumuh yang tidak diperlukan seperti gas karbon dioksida akan dibawa oleh darah dan dipam ke peparu. Dan seterusnya, gas karbon dioksida ini akan dihembus keluar melalui trachea dan juga hidung ataupun mulut kerana manusia tidak memerlukan lebih gas karbon dioksida berbanding gas oksigen. Oleh itu, pentingnya peparu dalam sistem peredaran darah manusia. Cikgu ulang lagi sekali, fungsi utamanya adalah untuk menjadi tempat pertukaran antara dua gas ini, iaitu gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Sekarang kita akan lihat bahagian utama yang seterusnya, iaitu saluran darah. Saluran darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Di sini, saluran darah akan mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh, sama ada mengangkut darah yang mengandungi oksigen mahupun mengangkut darah yang mengandungi karbon dioksida. Seperti yang kamu lihat di dalam gambar ini, terdapat dua warna saluran darah, iaitu yang warna merah ni adalah untuk mewakili darah yang mengandungi oksigen. Dan yang berwarna biru itu adalah untuk darah yang mengandungi karbon dioksida. Jadi, ingat balik, saluran darah ini adalah sebagai tiub laluan untuk darah mengalir ke seluruh bahagian tubuh manusia. Dan bahagian utama yang terakhir ialah darah. Darah mengalir melalui saluran darah ke seluruh bahagian tubuh manusia.
Darah juga memberi tenaga kepada kita kerana fungsi darah ialah mengangkut oksigen dan juga nutrien yang diperlukan oleh badan kita. Bukan itu sahaja, darah juga mengangkut bahan kumuh yang tidak diperlukan oleh badan manusia seperti karbon dioksida dan disingkirkan di peparu. Oleh itu, ini adalah 4 bahagian utama yang perlu kamu ingat di dalam sistem peredaran darah, iaitu yang pertama jantung, peparu, darah dan juga saluran darah. Mari kita imbas kembali secara ringkas dan pantas fungsi setiap bahagian ini. Jantung ialah di mana untuk mengepam darah yang mengandungi oksigen ataupun karbon dioksida ke seluruh bahagian tubuh dan peparu. Manakala peparu pula adalah sebagai tempat di mana berlakunya pertukaran gas oksigen untuk meresap ke dalam darah dan juga gas karbon dioksida untuk dihembus keluar daripada badan kita. Dan yang seterusnya ialah saluran darah sebagai tiub laluan untuk darah mengangkut oksigen dan nutrien yang diperlukan di seluruh anggota badan kita. Bukan itu sahaja, darah juga akan mengangkut segala bahan kumuh yang tidak diperlukan sebagai contoh karbon dioksida untuk disingkirkan di peparu dan seterusnya dihembus keluar melalui hidung ataupun mulut kita. Cikgu akan tinggalkan kamu dengan satu soalan iaitu, apakah yang akan berlaku sekiranya salah satu bahagian utama ini tidak berfungsi? Apa yang akan berlaku? Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi dengan laluan peredaran darah di pengajaran yang seterusnya. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham dan ingat 4 bahagian utama yang sangat penting di dalam sistem peredaran darah ini dan juga tidak lupa setiap fungsi bahagian utama ini. Jika ada sebarang masalah atau bahagian yang kamu tidak faham, bolehlah rujuk cikgu secara peribadi. Dan sila siapkan latihan yang diberikan di grup kelas kamu ya. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjawab latihan. Bye.